Perkataan tamadun berasal daripada bahasa Arab dengan kata dasar dana yang bererti beragama. Pada abad ke-14, Ibn Khaldun yang merupakan pelapor terawal yang telah menghuraikan tamadun dengan menggunakan istilah umran dan hadarah. Seterusnya pada abad ke-19, perkataan yang seerti dengan umran dan hadarah baru ditemui dalam bahasa Inggeris iaitu civilization. Seterusnya adalah sejarah agama Islam. Pada zaman sebelum kedatangan Islam, penduduk Arab menganuti pelbagai kepercayaan agama. Agama yang diauditi terdiri daripada agama yang telah diubah suai dari agama Samawi iaitu ajaran Nabi Isa dan Nabi Musa. Pada zaman Rasulullah pula terbahagi kepada dua fasa iaitu zaman period Mekah dan period Madinah. Pada period dalam tempoh 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah telah mengubah akidah dan akhlak penduduk Arab untuk supaya akhlak dan akidah mereka selaras dengan ajaran agama Islam. Seterusnya adalah period Madinah. Pada tahun 622 Masihi, baginda diperintahkan berhijrah ke Yathrib iaitu Madinah kerana banyak menghadapi tentangan hebat daripada golongan kafir Quraisy. Baginda juga telah memberi banyak sumbangan dalam bentuk sosial, politik dan ekonomi. Seperti contoh sumbangan sosial ialah Rasulullah berjaya menyusun stratifikasi sosial Arab daripada negatif kepada positif. Dari segi politik, Masjid Nabi merupakan ibu pejabat kerajaan Islam pada zaman Rasulullah dan berasaskan kepada sumber Al-Quran. Rasulullah juga bersistemkan syura iaitu suatu permesyuaratan dalam segala bentuk pengurusan. Seterusnya ialah zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Zaman Khulafa' Ar-Rasyidin terbagi kepada 4. Yang pertama ialah zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar kerana banyak masa ditumpukan menentang golongan murtad dan nabi-nabi palsu. Beliau juga meneruskan usaha Rasulullah mengirim tentera di bawah pimpinan Usamah bin Zaid ke Kuda. Khalifah Abu Bakar juga telah membahagikan semenanjung tanah Arab kepada beberapa wilayah. Zaman seterusnya adalah zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Zaman pemerintahan Umar Khattab amat menyelah dan dikenali sebagai The Golden Age oleh kebanyakan pengkaji sejarah. Dalam usaha menjana sistem pendidikan yang lebih mantap, beliau telah menubuhkan pusat pengajian Islam di kota-kota besar. Dalam aspek politik, gerakan perluasan wilayah berlaku dengan pesat. Seterusnya ialah Khalifah Uthman bin Affan. Zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan tidak banyak perubahan yang berlaku. Aktiviti yang terbesar ialah penulisan Al-Quran yang lebih sistematik. Al-Quran telah dibukukan berpandukan kepada bacaan pembaca-pembaca yang terkenal. Yang zaman yang terakhir ialah Khalifah Ali bin Abi Talib. Tidak banyak perubahan yang dilakukan pada zaman Khalifah Ali. Walau begitu, beliau sempat mentamadunkan pentadbiran negara dengan menubuhkan dan menyusun pasukan polis yang diberi nama Al-Shurta. Semasa agama Islam diperkenalkan di wilayah Arab, masyarakat Arab sedang kekacauan dan berpecah belah serta tiada pemimpin. Masyarakat Arab terbelah menjadi suku-suku dan kabilah-kabilah yang didasari oleh hubungan darah. Sistem kepercayaan mereka lebih tertumpu kepada kepercayaan yang menjembah roh, dewa, hantu dan azimat. Wahyu menjadi satu faktor kelahiran tamadun Islam. Ketika baginda berusia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama Al-Quran yang difirmankan oleh Allah dan disampaikan oleh Malaikat Jibril, yakni surah Al-Alaq di Gua Hira. Baginda tidak bisa membaca saat malaikat berkata, "Iqra, bacalah." Turunnya surah ini bagi mengukuhkan status Nabi Muhammad sebagai Rasul dan menerima perintah untuk menyampaikan dakwah tentang agama Islam yang pada awalnya dilakukan secara sembunyi di rumah sahabat dan kemudian lambat laun disampaikan secara terang-terangan. Ada yang menerima dakwah tersebut dan ada yang menolak secara terang-terangan. Dakwah Nabi yang mempunyai strategi yang efektif dan bijaksana telah menyebabkan agama Islam dan tamadun Islam dapat berkembang dengan pesat. Faktor seterusnya terlahirnya tamadun Islam ialah hijrah. Hijrah bermaksud seseorang memutuskan, meninggalkan, mencegah, menghalang atau memulaukan sesuatu. Penghijraan pertama dalam tamadun Islam ialah penghijraan Rasulullah dari Mekah ke Habsyah dan dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad membawa umat Islam berhijrah pada ketika itu adalah ekoran tentangan hebat daripada puak Quraisy Mekah terhadap agama Islam.
Namun, penghijraan yang dilakukan adalah untuk menegakkan agama Islam itu sendiri. Antara faktor-faktor keunggulan tamadun Islam adalah keunggulan daripada segi kepribadian pemerintah. Hal ini dapat dilihat sejak bermula daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat disangkal lagi akan kehebatan dan kemantapan kepemimpinan baginda seperti mana yang wujud dalam catatan Sirah Al-Nabawiyah. Selain itu, selepas wafatnya Rasulullah, kita dapat lihat ramai lagi pemerintah-pemerintah yang unggul kepribadian mereka. Ilmu yang meluas juga menjadi salah satu faktor keunggulan tamadun Islam. Ilmu juga menjadi satu faktor yang amat penting untuk seorang pemimpin dalam kerajaan Islam, dan ini dapat dilihat pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafa' Rasyidin. Dengan berilmu, masyarakat Islam juga mempunyai sahsyah dan jati diri yang mantap. Keunggulan tradisi keilmuan tamadun Islam juga dapat dilihat dan tercermin apabila para sultan amat rapat dengan para ulama'. Seterusnya adalah faktor keterbukaan kepada tamadun lain. Sesebuah tamadun tidak akan mampu membangun secara bersendirian di atas hasil kreativiti dan inovasi internal semata-mata. Kerana tamadun yang terpencil dan pasif tidak berupaya untuk mengukur kemampuan dirinya yang sebenar. Justru itu, sifat toleransi dan keterbukaan amatlah penting dalam memerhati dan mengambil manfaat daripada rakan setamadun dalam membantu pertumbuhan sesebuah tamadun menjadi lebih terkehadapan. Misalnya, kegiatan ilmu dalam pelbagai disiplin di dalam tamadun Islam amatlah pesat sehingga lahirnya karya-karya dan tokoh-tokoh hebat seperti dapat menyumbang kepada kemajuan dunia moden di dalam bidang sains dan teknologi. Disebabkan oleh tamadun Islam yang bersikap terbuka dalam menerima sumber-sumber ilmu daripada luar seperti daripada tamadun Greek, Parsi, India dan Cina. Guna insan. Keunggulan sesebuah tamadun negara amat berkait rapat dengan pelaksananya, iaitu insan. Pembangunan insan adalah nadi dan jantung utama dalam kerangka untuk membangunkan sesebuah masyarakat yang maju, proaktif dan berinovatif. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajar kepada manusia bagaimana untuk menjadi modal insan yang berkualiti. Oleh sebab itu, di antara ciri-ciri yang dinyatakan di dalam Al-Quran untuk menjana modal insan yang berkualiti ialah menguasai ilmu, berfikiran luhur, memiliki akhlak tinggi, bertoleransi dan mempunyai daya saing dan sebagainya. Sumbangan daripada keunggulan tamadun Islam. Aspek pertama ialah akidah dan pemikiran. Akidah yang kuat mampu melahirkan manusia yang soleh yang mampu membina tamadun dan peradaban ke arah kesejahteraan. Melalui akidah, setiap muslim tidak takut kepada sesuatu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan pula, tamadun Islam yang terbina atas dasar akidah mampu melahirkan masyarakat madani yang bertakwa. Ini dapat dibuktikan dengan kegemilangan semasa era Uthmaniyah, Abbasiyah dan sebagainya kerana mereka meletakkan konsep ini sebagai landasan mereka. Seterusnya dari aspek politik pula. Terdapat 5 prinsip utama sistem politik Islam, iaitu musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan dan hak rakyat untuk menghisap pihak pemerintah. Kedatangan Islam telah memberi perubahan terhadap sistem politik di alam Melayu. Contohnya, agama Islam diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka. Beberapa institusi Islam juga ditubuhkan bagi membantu mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam seperti Jabatan Agama Islam dan Syariah. Seterusnya daripada aspek undang-undang pula. Tamadun Islam juga telah memberikan sumbangan kepada dunia kini dari segi undang-undang yang menjadi kayu ukur kepada sesebuah masyarakat. Sebagai contoh, di Malaysia, bersandarkan kepada ketinggian kedudukan Islam sebagai agama negara Malaysia, Perkara 37/1 Perlembagaan Persekutuan mewajibkan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk membuat satu pengakuan atas nama suci Allah untuk memelihara agama Islam pada semua masa. Di samping itu, terhasilnya perbankan Islam yang mematuhi undang-undang Islam yang dikenali sebagai Undang-Undang Syariah. Akhir sekali, aspek sosial. Tamadun Islam telah menyebabkan masjid bukan sahaja menjadi pusat ibadah tetapi juga sebagai markas, madrasah dan parlimen. Taraf wanita juga dimartabatkan apabila mereka dibenarkan menerima harta pusaka. Di samping itu, terhapuslah sistem kasta dan perhambaan yang dipengaruhi oleh budaya dan tamadun Hindu kerana Islam telah menggantikan dengan konsep persamaan dan persaudaraan.